Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertama kali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruh Ramadan masih subuh dan lagi segar untuk kita meneruskan amal ibadah dan juga menunai segala perintah Allah dan meninggal segala larangannya. Apa yang kita harap daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala qabul semua amal ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan yang lepas, khususnya ibadah puasa kita. Moga-moga Allah Ta'ala terima puasa kita dan dianugerah sifat takwa dan tergunalah kita dalam golongan muttaqin la'allakum tattaqun. Itulah harapan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan kita tergolong dalam golongan la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, malam ini kita kembali kepada madrasah atau pengajian kita seperti biasa. Kita Al-Yawaqidul Jawahir, yang mana kita ini menerai kepada kita seksa dan balasan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bab ke-6 muka surat 30, seksaan bagi orang yang memakan riba. Dalam pasal yang ke-6 atau bab yang ke-6 tuan kita nak terai kepada kita balasan orang yang makan riba. Termasuk juga lah pemberi riba, orang yang makan riba, orang yang terlibat dengan riba seperti penjamin dan penyaksi, samalah. Ini golongan-golongan yang akan diseksa di akhirat kelak. Bab ini pula menerai kepada kita bagaimana seksanya orang yang memakan riba. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Surah Al-Imran ayat 130. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, wahai orang yang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, janganlah kamu memakai riba dengan berlipat ganda. Sama ada berlipat ganda atau tidak berlipat ganda, tetap haram, dosa besar. Kita beri hutang kat orang RM10, orang pinjam dengan kita RM10. Lalu kita berilah kepada peminjam tersebut dengan syarat kena bayar lebih RM10, kena bayar RM15. Satu orang nak pinjam dengan kita RM10, kita kata okey boleh, tapi kena bayar lebih lah. Nanti dia buat syarat gitu. Nak hutang RM10 boleh, no problem. Tapi awak nak bayar esok lusa, kena bayar lebih. Sebanyak mana lebih? Lebih RM5. Arti kena bayar RM15.
RM5 tu riba dah tu. Tak nanti kau beribu-ribu, tak nanti kau RM10,000, nah. RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke, tetap riba. Riba hukumnya haram, dosa besar. Maka orang mukmin Allah Ta'ala tegah larang, la ta'kulu riba, jangan makan riba. La nahi, la tegah. Orang yang memakan riba dianggap melawan Allah. Orang yang terlibat dengan riba, sama ada pemakan atau pemberi, pengsaksi atau penjamin, dianggap orang ini melawan Allah. Maka sesiapa yang melawan berperang dengan Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala melawan berperang dengannya. Jadi orang yang lawan Tuhan, maka siapa lah kuat, siapa nak lawan Tuhan? Agak-agak benar kita ke benar Allah? Ya kita nak lawan Allah dan Rasul. Kerana sekalian orang yang mengerjakan yang ditegah oleh Allah, siapa-siapa yang buat perkara hak Tuhan tegak, sama ada dalam isu riba atau lain daripada riba, maka orang itu adalah orang yang melawan berperang dengan Allah. Orang yang buat hak Tuhan tegah ni berarti dia perang dengan Tuhan. Siapalah kita nak perang dengan Tuhan? Allah Al-Jabbar Al-Qahar, yang maha mengerasi, yang maha gagah, yang maha kuat. Kita makhluk nak lawan Tuhan. Begitulah hakikatnya orang yang buat hak Tuhan tegah ni, orang yang perang dengan Allah. Maka akan beroleh kesesaanlah orang yang berperang antaranya dan antara Allah Ta'ala. Sebab tu kata Imam Malik rahimahullah Ta'ala, dia kata aku duk cari-cari, aku duk semok, tak ada lagi dosa-dosa yang Tuhan istihak perang kecuali dosa riba lah. Itu kata Imam Malik. Tak ada lagi dosa-dosa yang Tuhan sebut perang kecuali dosa yang terlibat dengan riba. Dosa tak semaya Tuhan tak sebut ajak perang. Dosa zina ke, dosa bunuh orang ke, Tuhan tak ajak berperang. Tapi dosa riba ni Tuhan ajak perang. Tuhan istihak perang dengan orang yang terlibat dengan riba. Itu besarnya kemurkaan Allah Ta'ala terhadap orang yang makan riba. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Quran, ini nas yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia panggil nas yang jelas, nas qat'i, tak ada ragu-ragu lagi dah tentang haramnya riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 278. Maksudnya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ajak ke pertamanya, takutlah kepada Allah. Selepas takut pada Allah, dan tinggal ke sisa riba, ia belum dipungut. Baki-baki riba hak tak putih lagi tu, tak payah putih lah. Tinggal situ, jangan ada ambil. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman, yang beriman kepada Allah. Jadi isu riba ni masuk dalam isu muamalah. Kitab fiqh ni dia terbahagi kepada empat putih. Kitab pertama dia bicara ibadat sahaja. Naik kepada kitab yang kedua, dia bicara tentang muamalah. Muamalah ni berusaha jual beli. Kitab yang ketiga bicara tentang munakahah. Munakahah ni bab rumah tangga, berkahwin, cerai talak. Kitab yang keempatnya bola bicara bab jenayah, termasuklah hudud kitab yang keempat. Jadi bab muamalah ni duduk dalam kitab yang kedua. Muamalah berartinya kita berurusan dengan seseorang. Amala yu'amilu muamalah.
panggil bina dia bina di atas musyarakah. Wa bina ulil musyarakah amala yu'amilu muamalah. Artinya kita berusaha dengan seseorang. Tidak kita nak buat pinjaman berarti kita berusaha dengan seseorang atau kita berusaha dengan bank. Maka dalam hukum muamalah agama kita haram kita berusaha dengan riba. Kalau kita apakah pengertian riba? Definisi riba dari segi lughahnya atau dari segi bahasanya bertambah atau lebih atau bertambah itulah riba. Adapun dari segi pengertian syarak, pengertian yang diambil kira iaitulah akad perjanjian. Sama ada akad perjanjian dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk tulisan. Contoh, kita nak pinjam duit. Biasanya pinjam beli rumah, atau pinjam beli kereta, atau pinjam modal untuk nego, atau pinjam pribadi. Macam-macam lah pinjam. Katalah pinjam beli kereta. Urus kita guna pakai sekali. Kita nak pinjam duit dengan seseorang, pinjam duitnya katalah 50,000. Nak beli kereta baru, kita pinjam dengan seseorang. Lalu kita pun mengadakan akad perjanjian. Tuan duit kata, saya beri pinjam kepada awak sebanyak 50,000 dengan syarat bayarannya peratus sekian. Peratus terima dah. Nak pinjam 50,000, syaratnya awak kena bayar lebih 50,000 lebih kena bayar 65,000 ke, atau kena bayar 70,000. Awak nak pinjam dengan saya boleh, saya beri kepada awak 50,000, tetapi awak kena bayar kepada saya balik sebanyak 70,000. Bulannya sekian. Bila tuan tu kata sedemikian, kita pun setujulah. Saya setujulah. Itu panggil akad perjanjian dalam bentuk perkataan. Itulah akad perjanjian yang ada riba. Maka pinjaman tersebut hukumnya haram sebab di situ ada riba. Maka pemberi dan penerima Nabi kata sama je. Al-afizu wal mu'ti sawa. Orang yang menerima riba dan yang memberi riba sama-sama menanggung dosa. Satu laginya akad perjanjian dalam bentuk tulisan. Biasa kalau kita berusaha dengan bank nak beli kereta berapa muka surat bank waktu duit kita ni. Muka surat pertama kita sign, muka surat kedua pun kita sign. Kadang-kadang 5 keping tetap saja. Tetap perjanjian kita pinjam dengan satu-satu bank itu. Sebagai syarat-syarat kita nak pinjam. Kadang-kadang kita tak baca atau baca gitu, mana kita sign. Itu pun sama juga lah. Sama ada dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk tulisan. Maka baiklah, sekiranya kita buat pinjaman untuk beli kereta, kita pinjam dengan bank yang mengamalkan riba. Kita buat pinjaman dengan bank yang mengamalkan riba. Bank konvensional yang mengamalkan riba. Kita nak beli kereta, kita buat pinjaman di bank tersebut. Sedangkan kita sudah tahu bank tersebut mengamalkan cara riba, tapi kita masih lagi kita masih lagi berusaha dengan bank tersebut. Bila nak pinjam 50,000, di waktu dokumen kita baca secara lengkap, kita setuju, ambil setuju, sign, serah. Dengan pinjaman sekian-sekian, itrahnya sekian-sekian, bulanannya sekian-sekian. Kita bersetuju, bank bersetuju, kita peminjam bersetuju. Cara riba berarti kita telah terlibat dengan riba, maka kita berhadapan dengan ayat Allah tadi, wala ta'kulu riba.
berarti kita telah mendedah diri kita dengan perai daripada Allah Ta'ala. Pihak bank pun Allah Ta'ala murka juga sebab dia pemakai, kita pemberi pun Allah Ta'ala murka juga. Itu jaga, kena amat-amat ini. Yalah pinjaman ni hukumnya harus, kita pinjam nak beli rumah harus. Kita pinjam duit nak beli kereta, nak buat modal negara, asalnya hukumnya harus selagi mana tidak terlibat cara riba. Kalau tak terlibat dengan riba tak apalah. Kalau terlibat dengan riba tak boleh, haram hukumnya. Itu kena faham. Sebab Islam satu agama yang perintah kepada kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kadang-kadang kita orang susah nak beli kereta bayar tunai tak mampu. Nak beli rumah nak bayar cash tak mampu. Terpaksalah kena berhutang dengan satu orang atau berhutang dengan bank. Maka pihak bank menolong kita beri pinjaman. Ini satu perkara yang sangat dipuji dalam agama. Orang ni susah nak buat rumah, orang ni susah nak beli kereta, nak bayar cash tak ada, berhutang, potong gaji bulan ni ke, atau dibayar komisen ke, terpulang kepada kita lah. Jadi amanah bank beri pinjaman menolong kita orang susah. Ini satu perkara yang sangat dipuji. Tetapi bila bank mengenakan bunga atau interest, atau kita kecek mudah riba, maka sinilah tempat yang dimurka oleh Allah Ta'ala. Jangan kita kata, jangan kita pinjaman terharap. Pinjaman tidak ada selagi mana tidak ada riba. Sebab itu alternatif ke atas kita sedang kita kena pergi pinjam hak cara Islam. Kita pinjam hak tidak ada riba. Kena kita nak beli kereta, buat pinjaman cara Islam. Nak beli rumah, buatlah pinjaman cara Islam. Nak modal berniaga, buatlah pinjaman cara Islam. Boleh kita selamat daripada dosa-dosa riba. Itu boleh kita selamat daripada dosa riba. Betullah kita sebagai Islam wajib kita ni kena ikut cara Islam. Semaya ikut cara Islam, haji cara Islam, zakat, puasa kena cara Islam. Begitu juga kita berkahwin mesti cara Islam. Kita berpakaian mestilah cara Islam. Begitu juga muamalah dalam pinjam mestilah cara Islam. Begitu juga kita mengundi, berpolitik mesti cara Islam. Pendak kata masuk ke dalam Islam kena seluruh, jangan separuh-separuh. Semaya kita ambil cara Islam, puasa bulan lepas kita ambil cara Islam, umrah tahun lepas kita ambil cara Islam. Tibanya bila nak buat pinjaman beli kereta atau rumah, kita tidak ikut cara Islam. Ini satu dosa besar kita dengan Allah Ta'ala. Ulu-ulu fisil mika kena masuk Islam secara seluruhnya. Sama dalam bab duit atau bab ibadah, bab kahwin atau bab pakaian, begitulah. Kita Islam mestilah hidup seluruhnya secara Islam. Tak boleh ambil separuh, tolak separuh. Apa tu minu Nabi Ba'dil kita batak puru Nabi Ba'. Itu faham Yahudi itu. Ambil separuh, tolak separuh. Kadang-kadang manusia dia kata pula, kalau dah negara tidak ambil riba atau tidak mengamalkan secara riba, atau dalam ekonomi kita bila kita tak ambil riba, maka ekonomi kita tak maju. Negara kita bila tidak berusaha dengan riba, maka negara kita tak membangun. Ini fikiran orang yang sekular. Ini fikiran dia telah dihingat sekular. Orang sekular dia beranggap kalau tak ambil riba tak maju. Ekonomi kalau tak ada riba maka mundur, tak membangun. Maka menyebabkan umat Islam jadi lemah. Sebuah ada tulisan mengatakan, sahabat-sahabat umat Islam dilemah kerana laki-laki dengan perempuan tak boleh jabat tangan. Ini satu
Ini tulisan mai daripada fikrah sekular. Orang sekular, Islam sekular ni dia suka kecek benda yang bercanggah dengan Islam. Dia kecek lebih kepada logik akal dia. Ekonomi kalau tak ada riba, tak maju, tak membangun mundur dan sebagainya. Apa guna kita membangun dan kita maju bangunan mencakar ni sedangkan kita murka Allah Ta'ala. Kita maju dalam ekonomi, kita maju dalam perniagaan kita, maju dalam kontraktor kita, sedangkan kita terlibat dengan riba, sedangkan kita dimurka oleh Allah Ta'ala. Tak ada guna hidup kita. Kekayaan daripada hasil riba tidak boleh membeli syurga Allah. Kekayaan hasil daripada riba tak boleh menebus diri daripada neraka Allah. Allah Ta'ala tak nak kekayaan kita yang terlibat dengan riba. Ini besarnya kemurkaan Allah Ta'ala terhadap riba. Dan begitu juga memakai riba. Ini tanggungjawab kita sebagai Islam berusaha untuk mengelak diri daripada terjebak dengan riba. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pada malam Mi'raj, aku dibawa ke langit, aku mendengar di atas kepalaku guntur yang diguruh dan petir, dan aku lihat beberapa orang yang perut mereka terbunjul ke hadapan mereka. Perutnya besar seperti sebuah rumah, dan di dalam perutnya itu ada beberapa ekor ular dan kala. Aku bertanya Jibril, siapa ini? Maka jawab Jibril, inilah orang yang memakai riba di dalam dunia. Dan Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya siapa yang memakai riba setali ini 25 sen, duit lama. Supaya kata seria bukan banyak. Maka sesungguhnya seperti ia telah berzina dengan ibunya selama-lama. Dosa makan riba ni lebih berat daripada dosa zina lagi. Orang terlibat dengan dosa, terlibat dengan riba, walaupun seria ke, 5 ya ke, 10 ya ke, supaya dah dosa zina dengan ibu sendiri. Besar dosa zina dengan ibu sendiri. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Allah Ta'ala melaknat orang yang memakai riba dan orang yang memberikan riba. Ini Nabi kata Allah Ta'ala melaknat. Artinya orang ni jauh daripada rahmat Allah. Siapa dia orang? Pertama, memakai riba, penerima, jual duit lah. Dan orang yang memberi, ini peminjam, dilaknat. Pemberi kena laknat, pemakai pun kena laknat. Orang yang menjadi saksi kepadanya, masa kita tak penjamin lah. Biasa kita kalau tak kerja gapo-gapo nak kepada penjamin. Kalau kerja kerjaan tak apalah, dia ada selit gaji. Kalau orang berniaga dia ada lesen niaga. Kalau kita orang biasa, bila nak tinggal dengan bank, mesti kena ada penjamin. Maka penjamin hak riba ni pun dilaknat juga. Orang yang menyurat adik kerani, kerani yang dia tulis buat dokumen, yang berkait dengan riba pun dilaknat juga. Orang yang meminta dituliskan pengaruh atas sebuah surat, dan orang yang tidak memberi zakat, ini pun masuk dalam golongan laknat Allah juga. Sebab itulah berhati-hatilah kita bila nak buat pinjaman. Bila kita nak buat satu-satu pinjaman, sama ada beli rumah atau beli kereta atau modal nak niaga, pastikan pinjaman kita tidak ada riba. Berarti kita kena pinjam secara Islam lah. Kena cari Islam juga, selamat daripada laknat Allah. Begitu juga anak-anak kita nak kerja di bank, tengok tempat gapo kita duduk je. Kalau kerani riba, sudah Allah Ta'ala laknat ni. Tak berkat gaji daripada duit riba ni, keuntungan daripada riba tak berkat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah.
Yamhaqullahu riba, menghapus oleh Allah akan keberkatan riba. Orang yang terlibat dengan riba, salah-salah daripada hak Nabi sebut, sama ada pemakai atau pemberi atau penjadi penjamin atau jadi kerani riba, tak berkat. Tak berkat artinya ada kalanya duit banyak tapi tak cukup sama. Gaji besar tapi tak pernah cukup. Itu kesal daripada tak berkat tu tarik. Atau duit banyak tapi tak tahu habis ke gapo. Tak tahu beli gapo, habis dah. Boleh hujung bulan juga habis. Itu kesal daripada tak berkat juga. Atau kesal daripada tak berkat riba juga, duit tadi membawa tuannya buat maksiat. Duit banyak beli tu, beli tino, kau beli arak, kau judi ke. Beli benda-benda sia-sia, kena tak makan beda lah. Kita ada keberkatan. Kesal daripada tak berkat duit riba juga, kata hati, tak ada jalan, tak nampak nak pergi ke masjid. Bulan Ramadan ni boleh lah mepes sebentar. Tu pun bagi 2 Ramadan tak ada. 15 Ramadan tu apa mana? Besar daripada duit riba tak berkat. Hati tak buka nak mari belajar, tak buka nak mari dengar, tak buka nak sembahyang Jumaat. Mak dia terbukanya ke arah sia-sia. Ke arah maksiat, orang terbuka lalu tak. Ke jalan maksiat, terbuka mak. Ke arah jalan sia-sia, terbuka sana. Ke arah jalan akhirat, katuk rapat tak nampak. Yaklah hukum hakim, dosa bala, hidup mati neraka syurga tak nampak. Masuk ke telinga kanan, tubik ke telinga kanan juga. Tak ada ke telinga kiri, tubik ke telinga kanan lalu tak. Ini kesal daripada tak berkat harta riba. Itu individu kemudian kesal kepada isteri dia tanggung, kesal kepada anak-anak dia sara, kesal kepada kenderaan, kesal kepada rumah, kesal terhadap apa yang terlibat dengan duit tersebut. Ini punca anak negeri, bini tak pandang, anak tak tutup aurat, bini pun tak tutup aurat, bini semaya tak cukup, anak semaya langsung, pak semaya jaga-jaga. Jadi kucak kacir balik air habis dah. Kesal daripada yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sebab itulah kita nak mengatasi daripada terjebak atau terlibat dengan dosa riba, kita nak mengaji agama. Inilah satu-satu jalan untuk menyelamat diri kita daripada terlibat riba, mengaji agama. Itu Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah Taala kehendak beri faham dalam agama, siapa-siapa yang Allah Taala kehendak beri kebajikan yang banyak, yufaqihu fid din, Allah Taala beri kefahaman dalam agama. Atau muncul atau syukurlah kita, walaupun kita jahil, kita boleh duduk tempat orang mengajar. Walaupun sekadar pendengar tak bodoh. Syukurlah kita walaupun jahil, kita ada rasa nak mengaji. Beli kitab, dengar ustaz mengajar, turut ustaz mengajar, perhati ustaz mengajar, tulis ustaz mengajar. Ini panggil pelajar atau orang yang mengaji. Walaupun kita jahil, tapi Tuhan buka untuk nak jadi orang dengar. Biarlah negara buci-buci mana pun hingga juga. Atau Tuhan lebih lagi naik kepada tingkatan pelajar. Semangat nak belajar. Syukurlah kita kepada Allah. Sebab orang jahil tak dengar, orang jahil tak belajar, binasa selalu dah. Fatuhlika maka binasa. Itu Nabi sebut. Barulah untuk nak mengatasi, nak mengelak diri dengan perintah Allah, Quran pusakum wa ahlikum nar, itu kena mengaji agama. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, maksudnya lagi akan nyata, yakni timbul pada akhir zaman 4 perkara. Nabi kata akhir zaman ni, zaman kita adalah, kita dah akhir zaman dah ni. Akhir zaman akan nyata 4 perkara. Pertama, orang yang memakai riba.
Allah ni berluas-luasa dari riba. Dia tak peduli dah halal haram dah sepala. Dia mengkiranya untun berlipat ganda. Kedua, orang yang berzina ini pun lagi-lagi dah berluasa. Kadang-kadang dia model zina bucu lain, zina tempat lain, zina negara demo tempat kafir. Tapi nya harta boleh dari poket kita. Berluasa. Dia tanya dia zina. Bisa kau bahasa zina kan pesta bogel. Tak malu nah. Pesta bogel. Ada maruah dan manusia. Hanya manusia bila ruhnya jadi kebinatangan, dia tak ada sifat malu dah. Ketiga, orang yang bersumpah, yang disumpah palsu. Ini akhir zaman, berluas-luasa juga sumpah palsu. Keempat, orang yang menguraikan sukat terganta dan menguraikan timbangan daci. Ini panggil alat nimba daci, alat nimba. Ukuran ni sukat tak? Cukup kau kelo kau suka dengan tali kau lah, suka tanah, menguraikan suka tak. Akhir zaman berluasa maksiat menguraikan suka terganta atau menguraikan timbangan. Ini biasa agak peniaga, penjual perai. Ini kena amat mati. Dia mau tak takut lah. Dia mana untuk yang mana? Dia mau tak kerja untuk yang mana? Ada sopalah kira ke dia. Maka apabila nyatalah ia demikian itu, apabila pak perkara ni sudah berlaku secara terang-terangan, maka dijatuhilah padanya ni akan berlakulah segala penyakit dan bala oleh Allah Ta'ala terhadap mereka dengan pedang, yakni peperangan setengah dengan setengahnya. Punca berlakunya bala sama sendiri, krisis Islam sesama Islam, sama ada krisis akidah atau krisis politik sama-sama sendiri, sama sepati, sama sebasa, maka berpunca daripada maksiat tersebutlah. Ini maksiat pak kalau tadi dia. Begitu juga peperangan luar negara. Ini berpunca daripada maksiat berluas-luasan. Bila pihak pemerintah tak ambil kisah, tidak berusaha untuk menasihat dan mencegah, membiar begitu, atau tak cakna tak ambil padu. Begitu juga mengamalkan sistem riba dan negara tak kisah, maka Allah Ta'ala turunkan bala sama sendiri. Siapa tahap membunuh pada, siapa tahap tumpah darah pada. Kalau laki bini dia balas sama. Tok laki balas dengan bini. Bila tok laki tak balas, bini pun dah balas. Bila laki bini tak balas, anak pun dah balas memopoknya. Berpunca daripada maksiat riba ia berlaku dalam rumah tangga. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Maksudnya pada hari itu, yakni hari kiamat, manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian manusia bangkit, malaikat orang yang memakai riba ia bangkit seperti kelakuan orang gila lah. Orang makan riba ni bila bangun berjalan nak pergi pada masyarakat supaya orang gila dah. Sebab itulah seandainya kita pernah melakukan riba lepas-lepas dah, kita bertaubatlah kepada Allah. Jalan kita nak keluar daripada murka atau jalan nak keluar daripada dosa riba ni ada, iaitu bertaubat kepada Allah. Kalau tengah-tengah apa kita sedang mengamalkan riba, stop berhenti. Kalau lepas dah kita bertaubat, istighfar banyak dengan Tuhan, itu Allah Ta'ala apalah dosa kita terlibat dengan riba tu. Sebab tindakan di akhirat kelak sangat besar, murka Allah. Dan lagi sabda Nabi-Nya, siapa yang memakai riba akan dipenuhkan oleh Allah Ta'ala dalam hatinya dengan api neraka Jahannam. Hak ni pun kita tak mampu nak tangguh dah. Dan orang yang memakai riba itu sentiasalah dimurka Allah selagi ada padanya harta riba itu seberat satu siku,
yakni satu siku atau keruak nasi. Ini kiasan daripada betapa sikit sekalipun tetap juga Allah Ta'ala murka. Walaupun 10 serial, 100 pun tetap juga Allah Ta'ala murka. Dengan orang yang terlibat dengan riba. Jadi kesimpulan jelas kepada kita, Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang terlibat dengan riba. Justru amat-amatilah kita, berhatilah kita dalam setiap pinjaman kita, sama ada dengan individu atau dengan bank. Mudah-mudahan kita selamat daripada dosa. Kita dah mengaji malam ini. InsyaAllah kadang kita sambung dan lagi sabda Nabi Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin bil ashar. Allahumma a'inna ala qiyamil lail. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillah.